Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Apa nampak macam Okey. Apa khabar semua? Mana yang available? Boleh join. Come in. Jom join. Hari ni cerita versi lain sikit. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu sebelum kita cerita lebih lanjut. Nama saya Ramizah Raza, boleh panggil saya Miza. Nama saya Ramizah Raza. Ramizah, nama penuh ada H. Ramizah Raza, boleh panggil saya Miza. Miza ke Mizah ke, saya lebih suka dipanggil Miza, M-I-Z-A without H, sebab Miza ada makna. Mizah saya tak jumpa lagi makna. It's up to you. Yang penting nama saya. Jangan panggil Mek On ke apa-apalah selain daripada nama saya. Okay. Saya merupakan founder dan owner ChocoWow dengan #ConfirmWow. Kepakaran saya adalah untuk membantu pencinta coklat untuk dapatkan kudapan rangup yang berasaskan coklat yang cair di dalam mulut, yang bukan saja cair tapi boleh membuatkan anda tersenyum hingga ke telinga, sebab kita jaga kualiti coklat tu. So that's why lah saya ratah coklat yang hangit ni. Kan saya ada cerita dekat saya punya Facebook kan, saya tertidur sampaikan hangitlah coklat ni. So kalau ada hangit, bau pun dah tahu dah hangit, so kita makan je lah sendiri. Tak boleh nak buat jual lah. Okay. So mungkin ada antara anda yang pernah diganggu macam saya mungkin, ataupun mungkin tidak. Ini saya share pengalaman saya. Alhamdulillah sekarang tidak lagi. Ini cerita dulu. Cerita zaman muda. Sekarang pun muda lagi. Dulu muda. Dulu lebih muda gitu. Okey. Cerita ni saya mula-mula kena gangguan masa saya form 4. Bermulanya gangguan. Saya tak sure lah saka ke ataupun ialah benda-benda dekat asrama ke, sebab saya duduk asrama. So asrama kita orang pun memang keras. Asrama tak logik lah tak ada gangguan apa semua tu kan. Tapi kalau bila jumpa ustaz dia kata benda tu saka, I'm not sure. Saya daripada kecil lagi, dia banyaklah kisah dia. Saya nak fokus dekat sini ialah kisah semasa saya kena teruk. Saya daripada kecil lagi, hangit pun hangit lah, makan dengan sudu Korea. Sedap tu, yes. Sebab sudu Korea saya sedap lah. Hai semua. Okey, saya daripada kecil lagi saya sering diganggu macam mana? Saya tak adalah nampak, tapi saya selalu kena tindih. Pernah alami tak? Ada orang kata itu macam satu fasa tidur, tapi sekarang ni saya tak alami pun fasa tu. So it's mean yang benda tu bukan fasa tidur lah. Saya yakin sebab dia adalah benda-benda yang menunjukkan dia tu bukan salah satu fasa tidur. Memang saya kena tindih. Dan saya start kena teruk bila masuk form 4, sebab masa tu saya dah mula macam insaf lah. Saya mula macam rajin mengaji. Lepas tu jaga solat macam tu lah. Saya jaga mengaji, saya jaga solat. Alhamdulillah. Yang saya ingat saya tak tinggal lama mengaji. Kalau paling lama pun 2-3 hari macam tu lah. So start daripada situ saya jaga benda-benda macam tu. So dia start macam menyerang dengan lebih teruk macam tu lah. So yang saya nak fokus ialah masa saya degree. Saya duduk rumah sewa. Banyaklah kisah-kisah dia, takkan nak cerita semua. Tak habis ni. Tak tidur lah hampa. Dengar cerita saya semua ni. So yang saya nak cerita yang masa yang ni memang yang paling, bukan yang paling, antara yang
menyeramkan jugalah bagi saya. Saya duduk rumah sewa masa degree, masa third year, final sem. Saya punya degree, saya punya ijazah 3 tahun je. So masa sem akhir tu, duduk rumah sewa ni 2 tingkat, duduk ramai-ramai lah, duduk seorang-seorang, rumah 2 tingkat tak mampulah hang nak bayar sewa rumah tu. So kita orang duduk ramai-ramai 4 paket. Saya duduk dalam, yang saya ingat, saya suka apa macam, yelah budak-budak degree kan, student, sibuk dengan assignment, sibuk dengan program. Dan kadang-kadang saya ditinggal keseorangan di rumah. Kadang-kadang saya seorang-seorang kat rumah. Bila saya tak nak ikut ke, bila saya ada kerja nak buat ke. Sebab saya tak suka pergi library. Saya bukan jenis yang suka pergi ke tempat yang sangat sunyi untuk belajar. Saya tak boleh. Library, saya tak boleh. Saya tak suka pergi library untuk study. Saya akan tidur. Confirm. Saya dah pernah buat. Di mana orang memilih library untuk study, saya tak boleh, saya tak mampu. Saya kena berada di rumah. Saya kena berada di bilik saya. Saya tak suka berada di tempat lain selain daripada di rumah dan di bilik saya untuk study. That's me lah. Saya tak boleh lah study kat library. Terlampau sunyi sampaikan mengantuk. Itu saya tak boleh sunyi sangat. So yang kalau bila saya duduk seorang-seorang, saya duduk tingkat atas. Saya duduk bilik study tingkat atas. Kita orang ada khaskan bilik tu untuk bilik study lah. Duduk tingkat atas. Bila saya duduk seorang-seorang, tak kira lah siang ke biasa malam lah. Di saat orang lain tak ada pun dekat rumah, dia orang keluar sebab ada program, ada assignment, ada apa-apa perjumpaan lah, meeting apa semua, discussion kan. Saya selalu terdengar macam orang saya tembang kat bawah, kat tingkat bawah. Macam benda-benda macam tu lah. Bila saya tengok, saya pergilah kat bawah tu. Bila saya tengok tak ada orang pun, ingatkan dia orang dah balik. Saya punya style, sebab saya dah biasa kena ganggu. Jadi saya memberanikan diri. Saya bukannya berani sangat. Saya cuma memberanikan diri. Dan saya punya tagline ialah, saya guna tagline, lantak kau lah asalkan kau tak kacau aku. Dia kacau juga sebenarnya. Dia bagi kita dengar kan. Tapi saya guna tagline lantak kau lah asalkan aku tak nampak engkau. Macam tu lah. Lantak engkau lah, nak sembang ke nak apa ke lantak engkau. Bukan saya tak takut, saya macam ada rasa juga, tapi saya lawan. Kalau kita takut, dia lagilah suka. So macam tu saya buat tak tahu lah, buat stupid, buat bodoh macam tu lah, buat tak tahu lah. So pada suatu malam yang ni lah. Yang ni kira antara yang paling seram lah yang pernah kena ganggu. Ni dulu. Sekarang alhamdulillah tak ada lagi. Pada suatu malam, saya tidur dalam master bedroom. Saya bangun, saya terbangun tengah malam. Saya tak pasti. Masa tu, masa saya terbangun tu, saya tak tahu pun pukul berapa. Saya tak tengok jam lagi. Saya terbangun, orang semua dah tidur lah dalam master bedroom tu. Master bedroom tu tingkat atas. Saya pun pergi ke bilik air, saya nak ke tandas lah. Saya memang daripada sekolah menengah, daripada dulu lagi, saya memang jenis kencing malam. Memang malam-malam bangun buang air lah, kebanyakan malam lah. Ada jugalah malam tak terbangun. Dan saya jenis tak kejut orang. Daripada dulu lagi, asrama saya memang pergi toilet seorang-seorang. Saya tak suka kejut orang, saya tak suka ganggu orang. Saya beranikan diri lah. Nak kata berani sangat tu taklah. Tapi saya beranikan diri. Lepas tu, saya pergi toilet. Sunyi lah. Masa saya, sebelum saya masuk toilet tu, saya dengar dekat bawah sembang macam riuh lah. Dan memang kita orang macam, kalau macam orang ramai biasalah kan. Perempuan kan, riuh apa sembang, borak-borak, gurau-gurau kan. Itu di tingkat bawah. Yang saya pasti di tingkat atas semua dah tidur lah. Kebanyakan mereka dah tidur. Saya tak pasti dekat tingkat bawah. So bila saya terbangun tu, saya ingat kan masa tu awal lagi. Dalam pukul 11 ke 12 ke. Kalau 12 tu ada lagi lah yang tak tidur. So logik lah kalau dia orang nak bersembang. Lepas saya masuk toilet, melepaskan hajat yang ada tu.
Then saya keluar toilet, lepas tu saya tengok jam. Masa tu dengar lagi lah sembang-sembang dekat bawah tu, diu-diu kat bawah tu. Lepas tu bila saya tengok jam menunjukkan pukul yang saya ingat 3-4 pagi macam tu lah. Yang mana waktu tu tak logik. Orang bersembang serius itu pada waktu itu. Ya. Yeah. Ni sembang ni bukan sembang biasa-biasa tapi diorang gelak-gelak. Ha. Saya dengar lah. Dan gelak mereka tu macam seakan-akan suara housemate saya lah. Awal-awal saya tak syak sebelum tengok jam. Lepas tengok jam, lepas saya dah syak, dia punya riuh tu stop. Tiba-tiba. Senyap, sunyi dengan tiba-tiba. Can you imagine? Dia macam tahu kan. Dia dah tahu dah pukul berapa. Dia dah syak dah kita macam tu lah kan. Lepas tu walaupun saya dah tahu yang tu taktik dia, saya still lagi beranikan diri turun ke bawah. Saya menuruni tangga. Saya turun ke bawah. Slow saya jalan sebab saya nak tengok. Nak tengok padahal dalam hati, ya Allah janganlah buka hijab aku kalau benda tu bukan manusia. Saya selalu doa macam tu. Alhamdulillah so far saya tak pernah nampak depan mata lah. Saya cuma dengar dan saya cuma rasa macam tu lah. So bila pergi dekat bawah sampai je kan tangga macam ni kan. Satu level dengan 2 level macam ni kan. Macam lepas tu macam ni kan. Bila dah level macam ni saya stop dekat atas ni lah. Kan tangga turun macam ni, lepas tu rata macam ni tunggu kat bawah ni kan. Lepas tu saya stop sampai sini je. Sebab memang dah gelap. Kat bawah tu memang gelap, memang sunyi. So you rasa ada orang nak bergurau dalam gelap macam tu. Macam tu lah. So saya dapat tahulah yang itu bukan kawan saya. Saya cuma nak make sure kalau betul tu kawan saya nak tanya je. Buat apa lagi saya sembang 3-4 pagi ni, macam tu je. So saya pun naik balik. Saya nak sambung tidur. Dekat sinilah. Saya nak sambung tidur. Tetapi saya duduk bahagian tepi sekali kalau tak silap. Yes, saya tidur bahagian tepi sekali. Lepas tu tiba-tiba saya tidur mengiring. Lepas tu tiba-tiba datang, saya rasa macam, yelah gelap, tutup mata, tengah-tengah sambung usaha nak tidur lah. Saya rasa macam ada benda belakang saya, dia macam belakang kan, belakang badan kita. Lepas tu macam ada kaki, rasa tau kaki 2 orang ni. Dalam malam Jumaat. Oh you all. Rasa kaki ni, dia dekat dengan belakang badan kita, menyentuh belakang badan saya. Saya mengiring, saya rasa 2 kaki. Saya tak berani buka mata. That's the first time saya rasa. Sebelum ni dia tak touch saya pun. Sekarang dah berani nak tentu aku dah. Lepas tu, dah rasa macam tu. Rasa belakang badan ni. Lepas tu, dia macam makin, nak cerita macam mana? Dia macam berusaha untuk baring di tepi saya. Yes, that's the point. Dia macam mula-mula berdiri tau. Dia rapatkan kaki belakang badan. Saya akan mengiring belah sana. Jadi belakang ni, dia rapatkan kaki belakang badan saya. Dia mengiring, lepas tu dia usaha untuk duduk. Dia usaha untuk duduk. Dan dia ni nak baring sebelah aku ke apa, macam tu lah. Saya pun tanpa tengok apa ada belakang saya. I don't care who you are. Saya pun terus, tak logik kawan saya sebab semua dah tidur. Dan saya terus bangun dan saya terus duduk di tengah-tengah kawan saya yang lain. Saya tidur di tengah-tengah lah. Saya anjak-anjak dia orang sikit, saya tidur, saya menyelit di antara dia orang. Itulah, lepas tu tak ada apa sangat lah. Lepas tu dia main telinga, dia tarik rambut, macam tu je lah. Rasa-rasa macam tu je. Alhamdulillah tak nampak. Saya memang tutup mata. Saya tak nak buka mata. Itu antara pengalaman saya pernah diganggu. Bermula sekolah menengah sampai ijazah saya pernah kena ganggu. So bila orang tanya, kadang-kadang saya nampak macam so tired.
Saya terlampau keletihan sebab kadang-kadang saya tak dapat tidur malam disebabkan oleh gangguan macam tu. Saya tak nak cerita lebih lanjut, tak ada apa pun. Tapi cara saya atasi ialah kalau dia macam nak munculkan diri, jangan kita cuba-cuba nak tengok lah. Dan saya memang selalu doa daripada dulu lagi, ya Allah jangan buka hijab aku untuk nampak dia. Kalau macam adik saya, dia memang boleh nampak lah. Kalau macam saya memang doa, ya Allah jangan buka hijab aku. Aku kalau tengok memang aku fobia seumur hidup. Kalau dengar tak apa lagi. Kalau rasa tak apa lagi. Kalau tengok, ya Allah. Macam tu lah. Payahlah nak pergi toilet takut ni lah. Gitu. Dan cara seterusnya saya buat ialah memang beranikan diri dia lah. Beranikan diri je. Tak boleh nak layan sangat takut kita. Saya bukannya berani sangat tapi saya cuma lantak kau lah. Aku tak kacau kau. Kau jangan kacau aku lebih-lebih. Macam tu. Kita kena cakap jugalah dengan dia. Bagi yang alami benda yang macam saya lah. Yang tak alami Alhamdulillah. So apa-apa pun cuba beranikan diri sebabnya apa? Sebabnya apa-apa pun itu dugaan daripada Allah dan apa pun yang lebih berkuasa ialah Allah. So kena Allah tu kena letak nombor satu. Jangan kita takut benda tu lebih-lebih melebihi takut pada Allah pula. Itulah pengalaman saya, serba sedikit nak cerita panjang-panjang tak tidurlah kita. Itu sahajalah perkongsian mistik, tak berapa mistik sangat pun. Cerita detail kan tak dapat tidur pula korang. Itu sahajalah cerita perkongsian pada kali ini. Cerita ni saya tak pernah lagi cerita secara umum. Hanya orang terdekat sahaja yang tahu saya punya pengalaman. Dan ini hanyalah berapa persen je saya cerita. Yang selebihnya tu bukannya lagi dahsyat tapi pengalaman tu ialah pernah ada pengalaman macam tu, macam-macam lah yang saya hadapnya. Okey, itu sahajalah perkongsian pada kali ini. Okey, by the way, sekarang ni kami punya pengedar. Sekarang ni ada dropship dan agent. Dan sekarang kami dah buka kepada super agent, stokis dan master stokis. Bagi yang berminat untuk tahu dia punya minimum order quantity, dia punya modal untuk jadi super agent ke, stokis ke, master stokis ke, boleh PM saya directly. Okey, itu sahaja. Sambil-sambil makan coklat yang hangat. Terima kasih kerana sudi menonton. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa join live saya. Terima kasih kerana beranikan diri untuk dengar cerita ni pada malam Jumaat. Tapi sepatutnya malam Jumaat tu malam yang mulia. Kita je yang dimomokkan oleh cerita yang malam Jumaat je malam mistik macam tu kan. Kita dimomokkan. Jangan hidup dengan momokan. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam dan selamat beristirahat. Bye. Terima kasih.